Assalamualaikum. Hari ini kita akan pergi to lesson 3, identities for compound angles. Okay, the first one is trigonometric ratios for special angles. Jadi dalam lesson ni we will focus some special angles which are 30 degree, 60 degree and 45 degree. Previously on lesson 2, we already cover the special angles involve 0 degree, 90 degree, 180, 270 and 360 degree. Okay, ini angle-angle yang berada pada axis itu sendiri. Okay, jadi kali ini kita akan pergi kepada angle 30, 60 dan 45. Okay, basically kat mana kita nak nampak angle-angle ni, nak jumpa angle 30, 60 dan 45. So, first kita pergi angle 45 dulu. Okay, bila kata 45 degree dalam segitiga, saya lukis gambar untuk lagi nampak lah. Okay. Pythagoras theorem or trigonometric ratio mesti right angle triangle ya. So first tadi kita nak cover 45 degree. Oh, besarnya. 45 degree. So bila kat sini right angle 45 degree, another one mesti 45 degree. Jadi apa yang kamu dapat lihat kat sini, apakah jenis triangle dia? Siapa boleh jawab? So isosceles triangle. Sebab dua angle yang sama membawa maksud, dua sisi pun sama. So dia adalah sejenis isosceles triangle. Isosceles triangle. Kita andaikan ratio terendah, sisi dia adalah 1. Panjang sini 1, sini pun 1. Jadi kalau kita guna Pythagoras theorem, ini sisi bertentang dengan sudut angle right angle adalah kita panggil sebagai hypotenuse. Hypotenuse kita guna formula Pythagoras theorem, C squared is equal A squared plus B squared. C squared adalah kita punya hypotenuse. Hypotenuse ni yang kita nak cari. A kita adalah sisi yang pertama. Contoh yang ini, A sama dengan 1. And then another one, B sama dengan 1. So 1 squared plus 1 square. So you akan dapat 2. C squared is equal to C square root 2. So therefore kita dapat di sini square root 2. Kalau kita nak cari satu-satu nilai trigonometric function. Okay. Sekarang angle kita 45. So theta kita adalah 45. Kalau saya kata sin 45. Okay, kita guna kaedah biasa. Sin 45. Sin 45 opposite so kan. Sin adalah so, opposite over hypotenuse. So opposite dia yang mana? Di sini, iaitu 1. So 1 over hypotenuse adalah square root 2. So sin 45 is 1 over square root 2. How about cos 45? Pun sama, adjacent over hypotenuse. So 1 over square root 2. Another one is tangent 45 is equal 1 over 1. So you akan dapat 1. Okay, kalau kamu tekan calculator, you tekan sin 45, dapat apa? You akan dapat 0.707. Sama juga dengan yang ni lah. Okay. Kalau kita guna kalkulator yang lama, kita tak akan dapat bentuk jawapan macam ni. Tak akan dapat ya.
kita mesti akan dapat perpuluhan. Kalau kamu tekan button yang fraction tu pun dia takkan tukar. Melainkan kalau kamu guna kalkulator Casio FX 5708X yang baru, yang warna putih tu. Saya selalu bahasakan dia kalkulator iPhone sebab dia macam update lah kan. Perumpamaan je tu. Kalau yang itu dia akan bagi jawapan macam ni. Dia akan bagi dalam bentuk, tekan sin 45, kita akan buat square root 2 over 2. Sebenarnya square root 2 over 2 sama juga dengan yang ini. Ini kan 2 kuasa 1 per 2 per 2 kuasa 1. So dia bahagi, so 1 per 2 tolak 1. So akan dapat 2 kuasa negatif 1 per 2 sama dengan 1 per 2 1 kuasa 1 per 2. So sama juga 1 per square root 2. Sama. Cuma yang highlight in kuning ni dia lebih simplify lah. Okay, ni untuk special angle 45. Nilai-nilai ni sebenarnya kamu boleh ingat sendiri. Tak perlu pun hafal. Tapi macam kalau kamu faham, kamu boleh ingat lah. Macam matematik boleh kata, kalau saya tanya C 45 berapa? So 1 over square root 2. So sama juga dengan nilai cos. Another one, special angle adalah angle 30 dan 60. Okay, macam mana dapat angle 30-60? Kita sketchkan dulu. Segitiga sama kaki, iaitu isosceles triangle. Bila kata isosceles triangle, setiap angle-nya adalah 60 degree. Sini 60 degree. So sini pun 60. Tadi special angle kita yang kedua. Angle yang kedua adalah 30 degree and 60 degree. 60 degree kita dah nampak kat mana dah tengok 30 degree. Tadi saya dah cakapkan trigonometry. Dia melibatkan apa? Segitiga bersudut tegak. Mesti ada right angle triangle. So kita buat right angle kat sini. Right angle triangle. Jadi bila kita bagi dua, sini akan jadi, saya padam dulu yang ni tadi. So kat sini akan jadi 30 darjah. Sini pun 30 darjah. So sini right angle triangle. Okay, kita first kali kita tengok angle 30 degree dulu. Tadi saya kata at first this one is right angle triangle. Right angle triangle, equilateral triangle kan. Kita andaikan sini sisi dia 1. Ambil ratio paling rendah 1. Ini sebelah kanan dia bersatu. Jadi kat sini dia jadi 2 lah. Maknanya semua sisi dia sama panjang, iaitu 2. Jadi bila saya bagi 2 kat sini tadi, iaitu angle 30. Jadi dia punya ini pun jadi sama panjang, iaitu 1. Kalau gunakan formula Pythagoras theorem untuk cari height dia. So tadi C squared is equal A square plus B square. Kita ambil yang triangle 1 je. Kita fokus tengok yang yellow ni je. Okay. So hypotenuse kita berapa? Hypotenuse kita 2 lah, iaitu yang ni, yang bertentangan. So 2 kuasa 2. A kita adalah 1 kuasa 2 tambah B. B ni maksudnya merujuk pada height dia tadi. So 4 tolak 1 sama dengan B square. So B sama dengan square root 3. So height dia kat sini adalah square root 3. So data kita yang pertama adalah 30 dulu. Kita cari satu-satu. Therefore sin 30 berapa? Sin adalah, so 30 adalah kat sini. 30 kat sini. So opposite kita adalah 1. Opposite 1, hypotenuse 2. So sin 30 bersamaan 1 per 2. Cos 30. So adjacent over hypotenuse. Adjacent kita adalah square root 3. Okay. Square root 3 kat sini. Ni 30 tadi. So adjacent dia adalah 30 square root 3 over hypotenuse. Kita adalah 2. Next is tangent 30. Toa. So adjacent kita square root 3 over
adjacent tu atau opposite, sorry tu atau so opposite dulu. Opposite kita adalah 1 over adjacent, iaitu square root 3. So tangent 30 adalah 1 over square root 3. Next kita pergi kepada theta when theta is 60 degree. Sin 60. Kita tadi dah contoh yang ni, kita tengok yang ni pula. Sin 60. So sin 60, sin adalah opposite. So opposite kita adalah square root 3. Hypotenuse kita adalah 2. Cos 60. Cos 60 adjacent 1 over 2 hypotenuse. Tangent 60 bersamaan square root 3 over 1. So sama dengan square root 3. Jadi bila kita dah dapat semua special angle ni, kita boleh buat conclusion dalam bentuk table. So table kita yang inilah. Yang ni. Elok kamu ada nota sendirilah. Nota sendiri, buat sendiri. Table tu kamu isi sendiri. Supaya apa yang kamu dapat kali ni tu dia lebih melekat lah. Okay. This one adalah trigonometric ratio for special angles 30 degree, 45 degree and 60 degree. Okay, jadi kat mana kita nak guna benda value-value yang kita dapat ni, nilai yang kita dapat ni. Okay, kita boleh terus pergi kepada saya tunjuk sikit lah example. Okay, let's say dia kata without using calculator, find the value of sin 150. Let's say. So sin 150, kalau kamu tengok, kalau kita sketch kat sini kan. So sini angle dia 150 kat situ. Jadi kita nak tahu sin 150 berapa. Jadi first kali kamu macam biasa kita kena cek reference angle. So reference angle dia kat sini theta sama dengan 30. Jadi sin 150 ni sebenarnya sama dengan sin 30. So sin 30 berapa? Terus tengok pada table. So sin 30 adalah 1 over 2. Macam tu. So far okay tak? Okay, sebelum saya tunjuk example yang lagi panjang, kita pergi pada identities dulu. Okay, identities dalam lesson 3 adalah this one. Identities for compound angle. For compound angle. Saya buat banyak penuh. Okay, identity for compound angle. Apa maksud compound angle? Compound angle ni maksudnya hasil tambah lebih daripada satu angle. Okay. Identity ni saya tidak akan menunjukkan pembuktian sebab saya rasa kamu hanya perlu pandai guna. Okay, first identity adalah untuk sin. Sin A plus minus B is equal sin A cos B. Maksud dia kat sini darab sin A darab cos B plus minus cos A sin B. Jadi bila ada operasi tambah, contohlah sin A plus B, jadi kita guna tambah juga. Kalau ada minus, so A, contoh sin A minus B, so kita pun guna yang minus yang kat bawah. Dia depends lah kepada soalan yang kita dapat. Okay, identities yang kedua adalah untuk cos. Cos A plus minus B is equal
cos A, cos B. Yang ini terbalik, minus dulu baru plus, and then sin A, sin B. Okey. Untuk yang ini, kalau kat sini dia guna plus, dia kita ambil yang minus. Kalau sin A minus B, kita guna plus. Okay, last one is for tangent. Tangent A plus minus B is equal tangent A plus minus tangent B over over 1 minus plus tangent A tangent B. Okay, kalau let's say ada tangent A plus B, so sama dengan tangent A plus tangent B over 1 minus tangent A times tangent B. Okay, sama juga begini kalau tangent A minus B, so kita ambil tangent A minus B over 1 plus tangent A plus tangent B. Yang rapat-rapat ni semuanya bermaksud sin A darab dengan cos B. Cos A darab dengan sin B. Yang ini cos A darab cos B. Sin A darab sin B. Sama juga dengan ni lah. Ini bila ada tambah tolak, maknanya kita tambah lah. Nombor tu macam biasa. Over 1 minus tangent A darab dengan tangent B dulu. Baru kita tolakkan dengan 1. Kita baca macam biasa. Okay, macam mana nak guna? Kita pergi pada seperti example supaya kamu lebih nampak. Oh ya, sebelum saya lupa, yang ini semua kamu tak perlu hafal sebabnya memang diberi masa SPM nanti. Memang ada kat depan. Cuma kamu kena tahu guna dan tahu bila nak guna. Jadi kamu kena buat latihan lah. Okay, kita tengok example 1. Pergi number 1. Soalan dia, without using, kita tengok example dia ni. Without using table or calculator. Calculator tu dia dah cakap. Maknanya you kena tahu macam mana nak cari trigonometric ratios menggunakan kaedah yang saya buat ni tadi. Guna kaedah ni lah. Maknanya you lakar dulu and then you cari. Kalau you dah biasa buat, you tak perlu nak lakar dah lah. Kamu memang dah boleh terus ingat. Sebab nilai dia repeated je kalau tengok. Kan nilai dia lebih kurang. So first kali sin 75. Okay, dalam special angles kita tak ada pun angle 75. Kita ada 45, 30, 60. Ada 60. 60 ada. 90, 180 yang pada exist kan. So sin 75 tak ada. Tapi kita boleh adakan dia. Kita guna apa? Kita guna ni, identity for compound angle tadi. Jadi macam mana nak dapat sin 75? Kita boleh pecahkan dia. So sama dengan sin 30 tambah 45. So kalau kita tengok identity yang tadi, sin A plus minus B is equal sin A cos B plus minus cos A sin B. Jadi A kita sekarang apa? A kita 30, B kita adalah 45. Jadi dia operasi dia adalah plus. Jadi kita tengok yang plus je lah. Yang minus tu kita boleh abaikan. Jadi kita ceraikan dia. Kita expand this compound angles guna identity yang kita ada. So sin A plus B. So sini sin A kita dah 30. Cos Cos B. Cos B kita dah 45. So 45 degree. Plus cos 30 sin 45. Okay. Jadi nilai ni kita boleh cari. Boleh guna table tadi yang kita dah dapat. Tadi dia melibatkan 30 dengan 45. So sin 45 ini, cos 45 ini
sin 30 1/2 cos 30 square root 3 over 2. Jadi kita masukkan nilai satu-satu. So sin 30 is 1/2 cos 45 1 over square root 2 plus cos 30 adalah square root 3 over 2, sin 45 adalah 1 per square root 2. Okey, jadi kita boleh permudahkan, kita darab saja. So kat sini akan dapat 1 over 2 over square root 2 plus square root 3 over square root 2. Sorry, ada 2 kat depan ni. Okey, 2 square root 2. So dia punya penyebut dia dah sama. Kita boleh combine this fraction into single fraction. So 1 over 1 plus square root 3 over 2 over square root 2. So inilah jawapan dia. You boleh check jawapan bila dapat macam ni dengan tekan calculator lah. Kalau tekan calculator secara manual, maknanya 1 plus square root 3 bahagi dengan 2 square root 2. So you akan dapat 0.9659. Okay, cuba you tekan direct calculator sin 75, dapat tak sama? Dapat sama. Kalau dapat sama, maknanya betul lah jawapan ini. Jadi bila dalam soalan macam ni, soalan kata 1. Jadi bila dia kata tanpa menggunakan kalkulator, kita tak nak pun jawapan yang ni. Kita nak jawapan yang macam ni. Bila you bagi perpuluhan tu, dikira salah lah. Sebab soalan dah cakap tanpa menggunakan table ataupun kalkulator. So tak ada jawapan dalam bentuk perpuluhan. Okay, kita try example yang kedua. B soalan B dia tanya cos 105 degree. Okay. Cos 0 kita boleh pecahkan dia. Cos 60 degree plus 445. So cos formula dia akan jadi, so ni angle A, ni angle B. So formula cos A plus minus B is equal cos A cos B minus plus minus plus sin A sin B. Okey, itu identiti kita tadi. So dia akan jadi cos A 60 cos 45, and then plus dia akan jadi minus sebab kita ambil atas, minus sin 60 sin 45. Okay, sekali lagi kita nak jawab ni, kita boleh rujuk dalam jadual yang kita ada tadi. Jadi cos 60, so cos 60 1 over 2, cos 45 1 over square root 2, and then sin 60 square root 3 over 2, sin 45 1 over square root 2. So dia masukkan terus 1 over 2 times 1 over square root 2 minus square root 3 over 2 1 over square root 2. So we can simplify 1 over 2 square root 2 minus square root 3 over 2 square root 2. So we can simplify to one single fraction, 1 minus square root 3 over 2 over square root 2. So inilah jawapan yang kita cari. So you boleh guna kaedah yang sama, guna calculator, and then you can check macam kita buat sin 75 tadi lah. Okay, you boleh check sendiri ya. Okay. Okay, saya nak terus pergi pada example 2. Example 2. It is given that
example tu. It's given that sin x is equal 3/5 and cos y is equal negative 5/13, where x and y are obtuse angles. Okay, bila dia bagi hint obtuse angle, apa yang you boleh simpulkan, conclude. Bila kata obtuse mesti between 90 and 180. So mesti kat sini di kuadran kedua. Okay, we kata without finding the angles x or y, find the values of A soalan dia sin x minus y. Okay, straight away kita boleh guna kita punya identity, tolak. Bila tolak, identity dia adalah sin x cos y minus cos x sin y. Okay, sekarang ni dia tak bagi angle apa, tapi jadi kita kena sketch kita punya base angle tu berada kat mana. First kita lukis kuadran. Sekarang dia bagi x dengan y, jadi dia ada dua region. Okay, let's say saya ambil lah yang ni, yang tadi tu. Tapi tak cantik, saya buat balik. Okay. Let's say angle x kita kat sini, dapat dia kata obtuse. Sin x is equal 3/5. So adalah opposite. So 3 kat sini, 5 kat sini. So dia mesti 90 degree kan. So kat bawah ni akan jadi 4 ataupun negative 4 sebab dia kat sebelah kiri. Okay, betul So bila tengok kat sini, kita nampak sin x kita, betul lah, sin x kita adalah 3/5. How about cos x? Cos x adalah adjacent over hypotenuse. So adjacent kita adalah negative 4, hypotenuse kita adalah 5. Betul lah, sebabnya kan at sugar to coffee, ini kan rumah sin, jadi memang cos dia akan dapat nilai negatif. Okay, lagi satu untuk angle y. Kita sketch untuk angle y pula. Angle y kat sini juga. So ini pun dekat kuadran 2 sebab dia kata obtuse. So y kat sini, nilai dia berapa? Negatif 5/13. So 13 adalah hypotenuse and then negatif 5 adalah dia punya adjacent. How about dia punya opposite? So 5, 13, so sini adalah 12. Ini Pythagorean triples lah yang saya cakap tu, kita guna Pythagorean theorem untuk cari kan. Kalau sebab saya dah ingat, saya boleh terus letak je lah 5, 12, 13. So bila dah ada 5 dengan 13, yang tak ada 12. So opposite dia adalah 12. So sin y sama dengan opposite over hypotenuse. So 12/13. Cos y, ni dia dah bagi tadi, negatif 5/13. Jadi bila kita dah ada maklumat semua ni, dah ada yang kat sini, yang kat bawah ni, just kita masukkan nilai saja. So sin x adalah 3/5. Cos y negatif 5/13. Cos x negatif 4/5. Sin y 12/13. Okay, boleh simplify. So suppose your answer is 33/65. Alright, boleh tak? Sama juga dengan contoh seterusnya. Soalan B, dia tanya cos x minus y. Jadi identity kita kata apa? Compound angle for cos, dia akan jadi cos x cos y. Bila minus dia jadi plus. Sin x sin y. So kita masukkan nilai. Cos x adalah negatif 4/5. Cos y adalah negatif 5/13 plus
3/5 over 12/13. So suppose your answer, you will get 56/65. That's all. Okey, itu soalan C. Okey, saya kecilkan sikit. Untuk soalan C, dia tanya tangent X mana Y. Alright, kalau kamu tengok modul, dia cari satu-satu tangent X dia apa, tangent Y dia apa. Jadi yang tu saya rasa tak ada masalah. Kamu boleh just completekan kamu punya table kat sini. Tangent X sama dengan -3/4. Kita just ambil nilai kan. Tangent Y sama dengan -12/5. Okay, jadi kat sini kita nak tunjuk different ways. Tak semestinya kita guna identities. Kita guna maklumat yang kita ada pun boleh. So tangent X minus Y, kita tahu kan tangent X sama dengan sin X over sin X over cos Y. So kita boleh guna juga tangent X minus Y sama dengan sin X minus Y over cos X minus Y. Sebab kita dah ada maklumat dekat atas yang soalan A dengan soalan B. So 33/65 divide by 56/65. So boleh simplify kat sini. So your final answer is 33/56. That's all. So 4 tak? Okay, last example saya nak tunjuk is example 3. Example 3 dia tanya solve the equation for sin theta plus 60 is equal to 2 cos theta minus 30 degree for theta is between 0 and 360. Maknanya 1 complete turn. So untuk soalan macam ni, solve the equation. Bila solve the equation, maknanya dia nak suruh cari nilai theta yang mungkin, yang sesuai dengan equation tu, yang satisfy lah. Okay. So first, bila dia bagi ada plus macam ni, maknanya kita kena kaitkan dengan compound angle. So compound angle yang sebelah kiri dia akan jadi sin theta cos 60 plus cos theta sin 60. Okay, yang kanan dia akan jadi 2 ni, maksudnya 2 darab dengan cos ni. Okay, dia darab. So kita buat bracket juga besar kat sini. Cos theta cos 30. So minus dia akan menjadi plus sin theta sin 30. Okay, kat sini saya nak buka dulu. 2 cos theta cos 30 2 sin theta sin 30. Okay. Next, apa yang kamu boleh buat adalah kita susun semula, rearrange ikut kesesuaian, ikut apa yang kita ada. Saya copy balik. Okay, kalau saya akan susun ikut apa yang sama yang kita boleh factorize kemudian. Sin theta dengan sin theta ni lah, sebab dia tak ada nilai. So sin theta cos 60. Okay, yang ni yang ini dengan yang ini kita letak atas tempat. Minus 2 sin theta sin 30. Okay. And then this one saya letakkan sekali yellow dengan yellow tu. So 2 cos theta cos 30 minus cos theta
sin 60. Jadi kita tengok kat sini kita ada kiri dengan kanan kan. Dia ada dua term setiap kiri dengan kanan ni yang berbeza lah. Jadi kita tengok yang first dulu, yang kanan, yang kiri. Apa yang sama kat sini, common factor dia, iaitu sin theta. Jadi sin theta ni kita boleh factorize. Sin theta boleh factorize. So yang kat dalam tinggal cos 60 minus 2 sin 30. Sama juga yang sini, sebelah kanan. Apa yang kita boleh factorize? Cos theta. Cos theta kat dalam tinggal 2 cos 30 minus sin 60. Okay, mana yang ada angle ni semua kita boleh masukkan nilai. Siap-siap. Kita ada nilai dekat mana tadi? Dekat table yang kita dah compile, special angles. Kalau tengok dalam modul dia sekalikan kan, kalau sekalikan pun lagi senang sebenarnya. Sin theta over cos theta, saya buat cross multiply. So yang ini jadi 2 cos 30 minus sin 60 over cos 60 degree minus 2 sin 30. Bila kita letak macam ni baru kita nampak sekali jalan. So dia akan jadi sin over cos adalah tangent theta. Kita boleh compile sebab dia angle sama, theta dengan theta. So kita boleh jadikan tangent theta. So yang sebelah kanan ni kita boleh masukkan nilai satu-satu ke dalam trigonometric ratio yang kita ada. So cos 30 adalah square root 3 over 2 minus sin 60 square root 3 over 2 over cos 60 1 over 2 minus 2 sin 30 is 1 over 2. Okay, suppose bila tekan calculator direct, kamu akan dapat negative 1.732. Okay, sampai sini dah siap ke? Belum ya, belum. Sebab soalan kata solve the equation. Bila solve the equation, kamu kena cari nilai theta dia tu berapa. Kita baru simplify saja guna identity. Guna identity dan juga special angles. Okay. So tangent theta is equal negative 1.732. Yang ini kamu kena cari dia punya basic angle. Yang ini pentingnya lesson 1 ni basic. So nak cari basic angle, theta sama dengan inverse tangent 1.732. Okay, boleh guna calculator. So, akan dapat theta sama dengan basic angle 60 degree lah. So, bila negatif, apa maksud dia? Pada kuadran mana? Add sugar to coffee. So, negatif pada kuadran mana? Kuadran ni lah. Kuadran 2 dan kuadran 4. So, sini sama dengan 60. Sini pun sama dengan 60. Jadi theta kamu adalah sama dengan kuadran 2. Di sini dia akan dapat 180 tolak 60. So 120 degree. Yang ini 360 tolak this one 360 tolak 60. So akan dapat 300 degree. So inilah theta kamu, selesai masalah. Okay, saya harap kamu faham. Buat satu-satu slowly. Sekarang ni dalam fasa pemahaman lagi untuk lesson 3. You kena faham semua konsep-konsep yang saya dah terangkan tadi, daripada special angles sampailah ke identity compound. Okay, jadi saya dah tunjuk semua example. Sekian saja untuk lesson 3. Kita akan sambung lesson 4 lepas ni. Alright. Okay, kalau ada masalah kita boleh bincang kemudian. Terima kasih dari saya untuk lesson 3. Semoga berjaya untuk semua. Assalamualaikum.